Dua hadis lagi lah, dua hadis insyaAllah. Hadis yang kat last tu saya tak murai sangat. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan keadaan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pengarang ataupun pengisun kitab ni Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi bawakan riwayat tersebut? Kerana peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu di antara perkara yang terakhir Nabi buat adalah bersiwak. Sebelum dia sebutkan ila rafiqil a'la. Jadi kita akan bacakan riwayat ni sebentar lagi insya-Allah. Dan kemudian hadis yang terakhir adalah hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari berkenaan dengan Nabi SAW bila bersiwak, bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Okey. Baik, fadal. Tadi siapa dah baca Syakir? Fadal Syakir. Kalau di sini hadis ke-19. Ke sama beza. Hadis Aisyah. قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. Barakallahu fiik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa muslimat boleh baca riwayat yang bagus, mungkin ringkas daripada Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab dia yang menang award tu, sejarah, penulisan sejarah. Kitab apa? Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kat situ ada peristiwa 5 hari terakhir sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Dan 5 hari terakhir itu Nabi, isteri baginda banyak. Dan isteri-isteri ni Nabi ni tahu kecenderungan Nabi kat mana. Perasaan, dari sudut perasaan. Tapi Nabi adil dari sudut material dan juga benda-benda fizikal. Kita tak disyaratkan untuk sama dari sudut perasaan. Siapa yang bercita-cita nak poligami lah. Jadi isteri-isteri Nabi izinkan untuk Nabi stay dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha hari-hari terakhir tu. Maksudnya Nabi stay kat situ lah. Kita tahu peristiwa dia demam, kemudian dia bangkit, kemudian dia minta air. Peristiwa itu nanti insya-Allah kalau ada masa kita akan cuba ceritakan. Peristiwa yang sangat menyayat hati sebenarnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni saya ada keperluan sikit untuk nak sebut kat sini. Abang dia masuk. Okey. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Aisyah. Baik, siapa Abdurrahman di sisi Aisyah? Siapa Abdurrahman di sisi Aisyah? Abang dia lah kan. Dan nama pun Abu Bakar. Itu sebab dia boleh masuk. Abu Bakar berapa orang isteri dia ada? Ada 4 orang isteri. Ada seorang yang tak masuk Islam. Isteri yang pertama, nama dia siapa? Isteri pertama bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah
binti Abdul Uzzah, dia masuk Islam tak? Dia tak masuk Islam. Daripada Qutailah ini, Abu Bakar dapat 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Asma, yang kedua adalah Abdullah. Ingat tak peristiwa hijrah Nabi tu? Siapa yang membantu? Walaupun mak dia tak masuk Islam, tapi anak-anak ini taat kepada Nabi, kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma sehingga beliau mendapat gelaran Zatu an Nitaqaini, pemilik 2 tali pinggang. Dia koyak dia punya tali pinggang tu, tempat ikat tu satu untuk bawa bekal, satu lagi untuk dia. Dan juga Abdullah yang berperanan untuk menghapuskan kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah itu ke gua. Gua apa kita panggil? Gua Thur. Gua Hira tu tempat dia ambil wahyu. Baik, itu isteri yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah Ummu Ruman. Ummu Ar-Rumman. Daripada Ummu Ruman ini, Ummu Ruman binti Amir. Daripada Ummu Ruman binti Amir ini, Abu Bakar dapat 2 orang anak. Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu ada 2 orang anak sepasang. Anak yang pertama bernama Abdurrahman. Inilah abang Aisyah, Abdurrahman. Anak yang kedua bernama Aisyah. Kemudian isteri ketiga dia, nama siapa? Asma binti Umais. Asma binti Umais. Daripada Asma binti Umais ini lahir satu orang anak bernama Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar. Satu tu aja. Kemudian isteri yang terakhir siapa nama dia? Habibah. Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Dan anak terakhir dia lahir betul-betul sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Nama dia siapa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Anak pertama nama Asma, kemudian Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian Aisyah, kemudian Muhammad dan juga Ummu Kulthum. Jadi mak dia, mereka berdua ni namanya kita panggil dalam bab wasiat tu Syakikah kan. Syakikah, seibu sebapa. Jadi tak ada masalah. Abdurrahman biasa masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, dia masuk untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada sini kita ada satu pengajaran. Pengajaran dia apa? Adik-beradik boleh masuk ke rumah pasangan sekiranya pasangan tersebut tak membenci ataupun tak ada masalah. Dia masuk ke rumah siapa ni? Rumah Nabi. Nabi tak benci ataupun Nabi tak menunjukkan sifat rasa tak suka. Jadi dia boleh masuk macam itu. Jadi masa Abdurrahman masuk ni, Abdurrahman bin Abu Bakar ke jumpa Nabi SAW, Aisyah sedang apa? Wa ana musnidatuhu ila sadri. Nabi SAW, Aisyah kata apa? Aku menjadi sandaran dia. Musnidatuhu, tempat dia bersandar. Nabi sandar kat mana ni? Nabi sandar kat sini. Aisyah sebut di antara sini ke sini, bahagian dada ni lah. Sedih sebenarnya peristiwa ni. Nabi nak meninggal dunia kan. Jadi masa Nabi SAW Abdurrahman masuk itu, Nabi SAW tengok pandang Abdurrahman. Dia pandang apa yang Abdurrahman tu? Di poket dia ada kayu siwak. Wa ma Abdurrahman siwakun yastannu bihi. Dan di poket Abdurrahman itu, ialah dia nampak lah kan. Kalau poket sini tak nampak lah, sini lah. Ada siwak yang Abdurrahman biasa bersiwak dengan siwak tersebut. Biasa dia berus gigi dia ataupun gosok gigi dengan siwak tersebut. Tengok fa'amaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abaddahu. Dalam riwayat lain fa'amaddahu. Amad tu perkataan amaddahu. Apa maksud mad dalam tajwid? Panjang kan? Maksudnya Nabi merenung panjang dekat siwak Abdurrahman tu. Di sini ada satu benda yang menarik. Ada 2 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa agak? Cuba tengok muslim-muslimat. Cuba tengok apa perkara pertama tu. Kita semua nak makan dah ni. Apa perkara pertama?
Perkara pertama adalah kecerdikan Aisyah sebagai seorang isteri yang dia lazim tahu Nabi suka apa, Nabi tak suka apa. Kan? Nabi tengok macam itu. Sebab ada orang ni kadang-kadang kita tengok macam itu dia tak ada perasaan. Pernah jumpa tak orang macam tu? Dia macam jiwa kering. Dia tak ada perasaan, bagi signal pun dia tak faham gitu kan. Kadang-kadang student pun bagi signal juga kat lecturer dia. Signal selalu berhenti kan. Mula-mula sekali dia tengok muka apa? Mula-mula sekali tengok muka jam. Tengok gitu. Kadang-kadang orang bagi signal macam tu. Kadang-kadang dia tengah bercakap dengan kita, dia tengok jam kan. Maksudnya dia suruh kita berhenti lah tu. Tapi ada orang buat selamba je kan. Orang kata apa? Selamba badak. Tahu selamba badak? Kenapa dia panggil selamba badak? Badak tu kan lepas dia berkubang tu kan, dia bangkit pula. Dia berdiri daripada berkubang tu, muka dia kan selamba macam gitu. Tak ada perasaan. Orang agaknya kot daripada situ orang panggil selamba badak. Baik, sudah kadang-kadang dia bagi syarat kat lecturer dia, mula-mula sekali dia tengok muka jam. Tengok gitu kan, tengok gitu. Kalau dia tengok lecturer tu pun tembus. Pernah tengok macam tu? Masa student dia tengok gitu kan. Tak habis ini pandangan dia tu tembus ke sebelah. Bobok faham, bobok layan gitu. Lepas tu dia tengok muka apa? Muka lecturer dia. Yang ketiga tengok muka apa? Muka pintu. So, sudah lah cakap kan. Baik, jadi itu kita lah dalam kehidupan seharian. Jadi Nabi SAW ni punya isteri yang Masya Allah cerdik. Dia tahu apa suami dia suka. Dia tahu apa Nabi SAW benda yang dia tak suka. Segala-galanya dia tahu. Jadi bila Nabi SAW beri isyarat, dia tahu apa yang Nabi nak. Tengok cerita kan. Apa macam cerita Piramli tu, yang dia tak masak kangkung goreng belacan tu kat suami dia. Cerita apa tu? Seniman Bujang Lapuk ke musim-musim tak tengok? Ke tengok cerita apa dah? Cerita apa? Running Man. Running Woman ada tak? Tak ada. Saya pun tak tahu lah apa cerita sekarang ni. Jadi gitulah. Aisyah tahu apa kesukaan Nabi. Fa akhadtu siwaka fa qadimtuhu wa tayyabtuhu. Lalu Nabi SAW tengok Aisyah tahu isyarat Nabi, dia minta dekat Abdul Rahman, siwak Abdul Rahman. Perkara yang kedua saya nak sebut kat sini, boleh menggunakan siwak orang lain. Boleh guna siwak orang lain. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari letak ke satu bab, dia kata babu man tasuku bisiwaki ghairihi. Bab bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain. Kat rumah biasa buat. Berus gigi adik-beradik tak guna pakai. Biasa kan? Gitulah tu. Dalilnya ni lah ke dalilnya. Boleh guna berus gigi orang lain. Tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Tindakan Aisyah tu. Aisyah buat apa? Faqadimtuhu. Aisyah gigit. Wa tayyabtuhu, dan bagi elok siwak tersebut. Siwak, siapa sini yang tak pernah langsung guna siwak? Saya bagi hadiah satu siwak. Tak pernah guna langsung. Dan saya bagi satu siwak. Ada satu orang bagi. Saya bagi insyaAllah. Ada kat bilik satu siwak. Sebab masa Ramadan tu ada kawan. Ramadan ni banyak orang buat kebaikan. Dia beli siwak satu bundle gitu. Dia bagi dekat soft pertama tu. Semua orang dapat siwak. Hari kedua pun dia beli lagi. Saya soft pertama dapat 2 siwak. Tak tahu nak guna macam mana. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan bagi siwak. Muslimin semua pernah siwak kan? Macam mana nak pakai siwak? Langkah pertama, siwak tu kita buat apa? Potong. Potong apa yang dipotong? Apa dia? Potong depannya. Lepas tu kacau-kacau. Nak kacau macam mana? Kacau dulu gitu. Pertama sekali kita bila itu kan, kita buat macam mana, kita akan potong keliling dia tu.
bila potong keliling dia, dia kan keras macam gini lah katakan. Tinggal dia punya dalam tu, bahagian dalam putih dia tu, coklat putih. Takkan nak siwak macam tu kan kasar kat gigi. Jadi kena gigit supaya bila gigit tu dia nampak macam berus, dia pecah. Gitulah siwak. Jadi itulah yang Aisyah radhiyallahu anha buat. Jadi bekas Abdul Rahman tu dia potong, dia bersihkan yang Abdul Rahman pakai, kemudian dia potong yang baru. Siwak tu sebenarnya lama nak habis tu. Katalah yang kat atas sudah macam dah tak elok, potong ada lagi kat bawah, potong ada lagi sampai ni. Tapi siwak ni pun ada yang kategori dia, ada yang siwak macam gini. Pernah tengok siwak besar macam gini? Ada siwak yang halus macam ni. Dan sekarang ni pun ada yang siwak tu dia letak dalam paket, dia lembap. Jadi tak timbul isu air liur dia mungkin. Tayyib tu, dan dia bagi elok. Di sebahagian sebut kata tayyib tu maksudnya dia bagi lembut. Ai atalyin, bagi lembut, digigit. Thumma dhafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bagi kat dia bersugi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Aisyah kata apa? Aku tak pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi lebih baik daripada itu. Sebab Nabi tahu Nabi akan meninggal dunia. Macam mana Nabi tahu Nabi akan meninggal dunia? Apa kelebihan para Nabi yang tak ada pada kita? Wahyu betul. Para Nabi akan diberikan takhir, sama ada untuk memanjangkan tempoh hayat dia ataupun memilih kepada Tuhan. Cuba baca balik Rahiqul Makhtum yang Nabi SAW berkhutbah. Kemudian masa Nabi berkhutbah tu, Nabi kata apa? Sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan untuk menemui Tuhannya ataupun tidak. Lalu hamba tersebut ingin menemui Tuhannya. Masa Nabi ucap seperti itu, sahabat lain biasa dengar, biasa. Apa nak sedih? Siapa yang menangis? Aku akan menangis. Sebab Nabi para anbiya itu diberi pilihan. Kita tak ada diberi pilihan. Malaikat maut bagi salam, dicabutnya terus. Sama juga dalam kes Musa alaihi salam kan. Dia tak Musa alaihi salam. Apa kes dia? Malaikat maut datang, dia kata aku ingin ambil nyawamu. Musa terkejut, dia tumbuk, tak keluar biji mata dia. Malaikat maut datang jumpa Tuhan. Dia kata, Tuhan, ini yang Musa buat kat aku. Cerita tu panjanglah. Ala kulli hal, Nabi diberikan takhir. Dan Nabi SAW tahu bahawa Nabi akan meninggal dunia. Siapa yang Nabi panggil masa dia tahu dia dah meninggal dunia? Fatimah. Nabi panggil, Fatimah menangis. Nabi panggil lagi, kemudian Fatimah ketawa, gembira lah gitu. Kali pertama dipanggil sebab apa? Dia nangis. Nabi kata, sakitku ini akan menyebabkan aku meninggal dunia. Fatimah nangis. Kali kedua Fatimah dipanggil, Fatimah gembira. Sebab apa? Nabi kata dekat Fatimah, sesungguhnya ahli keluarga aku yang paling terdekat sekali akan menyusuli aku adalah engkau. 6 bulan selepas Nabi SAW meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia ketika usia dia 28 tahun. Cuba macam tu. Ada saudara kita meninggal dunia, makcik kita lah ataupun nenek kita, dia bisik kat telinga kita, nak, malam tadi nenek mimpi nenek akan meninggal dunia, nangis. Kemudian nenek juga mimpi, lepas nenek meninggal dunia, engkau meninggal dunia. Menjerit. Tapi Fatimah gembira dia akan menyusul ayahanda dia, radhiyallahu anha. Baik. Faragha fama'adha an faragha Rasulullah SAW. Selepas Nabi SAW selesai daripada bersiwak, rafa'a yadahu, atau fi riwayatin isbu'ahu,
Nabi SAW mengangkat tangannya. Dalam riwayat yang lain, usbu'. Usbu' tu ada 9 wajah untuk dibaca. Tu 9 wajah. Boleh dibaca baris atas, boleh dibaca baris bawah. Nabi angkat jari macam itu. Nabi kata apa? Fir rafiqil a'la. Di teman yang maha tinggi. Salatan ila rafiqil a'la. Sebagian riwayat sebut ma'ar rafiqil a'la, bersama dengan rafiq tu rafiq. Teman al-a'la, teman yang tinggi. Salatan qudi alai. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan terakhir Nabi. Dan kita tahu bahawa siapa yang mengaji agama dan juga banyak ustaz-ustaz kita ataupun asatidz kita sebarkan bahawa perkataan Nabi SAW, ummati itu tak disebut ketika nak wafatnya baginda, tetapi Nabi sebut pada peristiwa lain. Nabi sebut masa qiyamul lail. Dalam surah apa yang terakhir tu? Surah Al-Maidah tak silap saya. Boleh buka surah tu. Kemudian Nabi angkat tangan. Nabi minta Isa AS, Allah Ta'ala berikan janji sekian untuk umat dia. Kemudian Nabi kata apa? Umatku macam mana wahai Tuhan? Kemudian Nabi angkat tangan dia, ummati. Wahai Tuhan, umatku. Nabi SAW sebenarnya sangat sayang kepada kita. Lebih sayang Nabi daripada mak bapak kita. Bahkan sebelum kita masuk ke dalam syurga sekalipun, Nabi SAW akan berdiri di depan pintu syurga. Nabi akan kata apa? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan. Semua orang, ada sebahagian golongan yang terlepas daripada hisab. Tapi tak kira dia syuhada ke, para nabi ke, sadiqin ke, mujahid fisabilillah ke, dia boleh terlepas daripada hisab, tapi dia tak terlepas daripada sirat. Maka Nabi SAW akan berdiri di depan sirat itu. Banyak peristiwa. Itu sebab kita pun pelik kenapa ada orang kita kata sunnah Rasul, melekehkan sunnah Rasul. Sedangkan Nabi sendiri sampai di yang terakhir itu, Nabi akan berdiri di depan pintu syurga. Nabi kata, selamatkan. Itu sebab Umar masa Nabi SAW, Nabi meninggal waktu bila? 12 Rabiul Awal, hari Isnin, pada waktu duha. Jadi peristiwa itulah Umar pun terkejut dan berlakulah apa yang berlaku, kita tahu. Wa fi lafdhin fara'aitu yanzuru ilaih. Dalam riwayat lain, aku lihat Nabi SAW melihat kepadanya. Wa araftu annahu yuhibbu siwaka fa qultu akhudhuhu laka. Aku tahu Nabi suka siwak dan aku kata kat dia, apakah aku ambil untukmu? Fa asyara bi ra'si an-na'am. Dia mengisyaratkan kepada Aisyah melalui kepala dia. Ya. Hadza lafzul Bukhari wa li Muslim nahwuhu. Baik. Yang terakhir. Fadhal Syekh Luqman. Hadis yang terakhir daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Ada buku tak ada? Tak ada buku. Ikhwan, Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aw yastaku bi siwaqin rabbin qala ضرب السواك على لسانه وهو يقول السواك في فيه كأنه يتهوى. baik, siapa sini ada terjemahan? Ada terjemahan? Siapa sini ada terjemahan? Saya nak dengar bunyi terjemahan tu. Fadhal. Asal tak nak baca? Yep. Baik, Abu Musa Al-Asy'ari, nama dia adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais, seorang sahabat yang faqih dan juga pembaca Quran. Abu Musa Al-Asy'ari.
yang pada zaman Umar salah seorang lantik dia selain daripada Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari dilantik sebagai imam untuk solat tarawih, kita panggil. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari datang jumpa Nabi dalam keadaan Nabi yastaku bisiwaki ratbin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah bersiwak dengan siwak ratbin, maksudnya basah. Tak digalakkan untuk bersiwak dengan siwak yang kasar. Sebab apa? Dia boleh mencederakan. Dalam masa yang sama, tak juga digalakkan bersiwak yang terlalu lembut sehingga kelembutan itu tak membersihkan gigi. Jadi sedang-sedang. Jadi masa Abu Musa al-Asy'ari ni, ataupun namanya Abdullah bin Qais, datang jumpa Nabi, dia nampak Nabi tengah bersiwak dengan siwak yang basah, lembutlah maksud dia. Qala wa tarafu siwaki ala lisani, dan sebahagian siwak itu berada pada lisannya, pada lidahnya macam ini. Tahu macam ni? Biasa kan kadang-kadang kalau orang jumpa kita macam berus gigi tu kan, kita letak, tahu kan? Ke ada yang tak pernah buat? Orang tengah bercakap dengan kita pun tengah berus gigi, kita sangkut gitu. Wa huwa yaqul, oh ni sebenarnya bunyi Nabi tengah masukkan tu bersungguh-sungguh. Dan kita tahu kalau satu benda masuk ke dalam mulut kita tu sampai nak ke hujung lidah tu, kita nak termuntah. Ini bukan bulimia tau. Tahu bulimia? Apa maksud bulimia? Anorexia nervosa pernah dengar? Macam berkerut semua ni kan. Ke semua ART ni. Tahu tak bulimia? Apa maksud bulimia? Bulimia ni adalah penyakit psikologi di mana orang tersebut makan dan dia tak nak gemuk, menyebabkan dia akan muntahkan semula makanan tu. Dia kenyang seketika, kemudian dia akan muntahkan. Dia penyakit psikologi. Siapa yang ada penyakit tu, merawatlah. Ada sini yang tahu kawan dia kena ada bulimia. Anorexia nervosa pernah tahu? Yang dia tak makan tu dia kurus, kemudian kurus dia tu pun dia kata digemuk lagi. Jadi kita kena menghargai tubuh badan kita ni. Kurus, kalau flying kick berterabur tulang dia, pun dia kata gemuk lagi. Biasanya berlaku sebab apa tu? Ini selingan sikit lah kot. Biasanya berlaku tu sebab apa tu? Sebab pengaruh media. Sekarang lagi lah pengaruh. Cuba tengok iklan kita. Ada tak orang pakai iklan yang biasanya iklan, ada tak orang tengok iklan, orang guna model iklan tu badan dia besar? Jarang. Badan besar tu biasa iklan basuh pinggan ni. Cuba tengok iklan tudung, iklan baju, iklan perfume. Semua pakai model-model macam itu kan. Edit tu sebenarnya edit. Kat billboard kita tu pun biasanya edit ni. Yang biasanya muka dia tu muka macam bulan berkawar-kawar tu, jadi licin gitu, halus. Jadi tekanan, jadi orang kata aku punya badan ni tak bagus, menyebabkan dia stres, depress, satu hal lagi. Jadi dia buat bulimia. Dia makan, lepas dia makan tu dia pergi beli air, dia ambil berus gigi tu, dia itu bukan sunnah ni tau. Tu penyakit. Ni sunnah Rasul, sebabkan Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk membersihkan gigi dia. Wasiwaku fihi, sedangkan dalam siwak itu, dalam mulut dia ada siwak, ka'annahu yatahawwa'u, seolah-olah baginda Rasul nak muntah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak tentang ni? Okey. Tapi kalau kita bangun kan kita baca ayat surah Al-Imran kan. Okey. Ayat tu better gosok gigi dulu lah. Ya, gosok gigi dulu. Terus baca. Tak, maksudnya kenapa kita kena gosok gigi?
Tak, yang Nabi buat tu supaya bila dia baca Quran ataupun dia qiyamul dan dalam qiyamul tu ada bacaan Quran, dia sedang untuk bermunajat kepada Tuhan. Dalam riwayat yang lain, pernah dengar tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man akala thuman aw basalan? Adakah ada sampai nanti? Barang siapa yang makan thum, apa thum? Bawang merah. Basal apa dia? Bawang kari. Galik. Saya dengar kari. Bawang putih. Satu riwayat lain sebut kurath. Tahu kurath? Daun bawang tu, apa kita panggil lik. Tahu tak lik? Garuk kepala saya. Lik. Ini biasa orang buat sup tu. Daun bawang yang kecil tu, yang besar tu. Yang saya nampak angguk-angguk tu, faham lah kot. Itu Nabi kata apa? Falyatazil masjidana. Sebagai riwayat sebut fala yaqribanna masjidana. Sahabat riwayat tu sebenarnya Nabi tak larang untuk makan bawang. Riwayat tu sebut sahabat kelaparan. Dan kelaparan tu pula yang ada cuma bawang. Jadi sahabat tu kata kami makan ramai-ramai bawang tu. Jadi cuba bayangkan kita makan berjemaah bawang. Kemudian mereka pergi solat. Orang ni pula jemaah kita tahu, sahabat jemaah. Jadi mereka hembus bau bawang tu dekat masjid. Akhirnya Nabi kata apa? Man akala thuman aw basalan, banyak riwayat. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, dia jauh daripada masjid kami. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang makan bawang tu, Nabi hantar ke Baqi'. Baqi' tu tempat apa tu? Kubur. Sebab Nabi hantar ke situ bagi hilang bau bawang dia. Dah hilang bau bawang, datang sini. Jadi tujuan berus gigi itu, kita nak muamalah dengan orang satu, yang lebih-lebih lagi dalam ibadah kita nak muamalah dengan Tuhan dan juga malaikat. Maka dengan itu, dia tak adalah kita A to Z sebelum baca doa tu berus gigi dulu kemudian baca doa. Tak adalah. Masa kalau kita bangkit, kita akan baca doa, kemudian kita akan berus gigi dan buat apa yang patut. Wallahu a'lam. Tak ada? Yep. Oh ya, perkataan fi rafiqil a'la, qadiyat bahas. So, saya tengok macam semua ngantuk kan. Jadi saya potong sikit perbahasan tu. Nabi SAW berada di kubur. Fi rafiqil a'la tu ada beberapa syarahan tentang fi rafiqil a'la. Nak tahu ke nak stop kat sini? Ha? Nak dibahaskan. Baik, ada lebih kurang 4. Fi rafiqil a'la. Qadiyat sebut yang pertama fi rafiqil a'la tu maksudnya dia kata rafiq al-a'la merupakan salah satu daripada nama Tuhan. Asmaullah al-husna. Tapi benda tersebut dibantah oleh Al-Azhari dari sudut bahasanya. Al-Azhari sebut apa? Sebab ada riwayat sebut ma'ar rafiqil a'la. Ingat tak saya sebut tadi? Ila rafiqil a'la ada, fi rafiqil a'la ada, ila rafiqil a'la. Jadi dia kata takkan ma'ar rafiqil a'la. Tak sesuai. Jadi dia kata yang pertama tu bukan. Kemudian fi rafiqil a'la juga seperti mana ayat Quran sebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina, kemudian wasyuhada'i was-salihin, kemudian di penghujung ayat itu apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini riwayat yang betul. Ar-rafiq maksudnya kat sana adalah bersama dengan golongan-golongan ini. Yang ketiganya dia kata syurga. Rafiqil a'la maksudnya nak ke syurga, menuju ke syurga. Dan yang keempat maksudnya adalah ke langit. Langit, syurga. Rafiq al-a'la ini maksudnya teman-teman ni semua ni, orang soleh, Nabi. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW pernah pergi ke langit. Kat situ ada siapa? Nabi lain. Ke situlah maksudnya. Allahu a'lam. Yang kedua adalah seperti mana ayat Quran sebut
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang soleh, syuhada, para anbiya. Yang ketiganya syurga, yang keempatnya adalah langit yang tertinggi. Tak ada keperluan Firafiqil A'la. Dan juga tak ada sahabat yang kita sampai, setakat yang saya baca, tak ada sahabat sebut Firafiqil A'la. Boleh sebenarnya sebagai satu, kita panggil sebagai husnuzon kepada Tuhan mengenai kita bersama dengan itu, tapi tak ada keperluan. Sepatutnya kita ucap Inna lillahi pula, la ilaha illallah ketika mata nak mati. Yang pula kata sunnahnya, ada kawan ni nak meninggal ataupun nenek dia meninggal, nenek kena sebut fi rafiqil a'la. Tak, itu untuk Nabi, bukan untuk kita. Wallahu a'lam. Sebabnya adalah pilihan. Kita tak dipilih pilihan nak hidup ke nak mati. Betul? Ustaz, kalau macam pakai tangan kan, besok-besok ni kan dia tinggi usia. Itu masuk. Yes. Tengok Cuba tengok perkataan. Ada kat situ. Oh, ada satu hadis tertinggal lah. Hudzaifah al-Yaman. Betul tak? Saya bacalah. An Hudzaifah bin al-Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit pada waktu malam, riwayat sebut idza qama li tahajjudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun untuk tahajud. Apa beza qiyamul lail dengan tahajud? Tahajud ini dia perlukan mujahadah, itu sebab tahajud dia panggil tahajud kerana dia ada kesungguhan untuk bangkit daripada tidur di solat. Bukan maksudnya tak boleh, katalah kita tak boleh tidur kan, kita minum kopi espresso malam tu, ataupun kita pernah tengah fikir, merenung masa depan, merenung kejadian, tak boleh fikir, tak boleh fikir pula, tak boleh tidur. Bukan maksudnya kita tak boleh solat malam, boleh. Tapi tahajud tu maksudnya adalah untuk struggle, tidur, kemudian bangkit. Kemudian perkataan yashusu. Ibnu Mulakin bahas perkataan yashusu ni kepada 1, 2, 3, 4, 5 perkataan. 5 maksud. Yashusu maksudnya al-ghaslu, basuh. Tankih sama juga. Ad-dalk, tahu dalk? Dalk maksudnya gosok. Ad-dalk. An-Nawawi rajihkan pendapat yang ketiga ni. Dia kata yashusu maksudnya sini adalah gosok. Kemudian yang keempat Ibnu Mulakin sebut al-hakku, hakaf. Maksud hak ni macam sentap. Apa ni? Takkan sentap gigi apa? Ragut lagi lah tak ni. Apa? Itulah menyentap lah, menyentel. Menyental, ya, menyental, sental. Terima kasih orang Kedah. Dan yang kelima Ibnu Mulakin sebut, dia kata bil usbu' dengan jari. Tapi yang kelima tu tak begitu tepat. Dia kata tak begitu kuat. Sebab tahu tak guna ni, ambil kain kemudian gosok, gitu. Jadi boleh jugalah kalau nak gunakan, asalkan dia punya maksud tu sampai. Cuma perkataan yashusu tu dibahaskan. Apa dia? Boleh, tak ada masalah. Allahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sakat tu untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.